ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam daurah membaca kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan sambung membaca. Kita akan membacakan hadis yang ke-10, hadis yang ke-10 daripada kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita sama-sama lihat hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 berkisar tentang sebab terkabulnya doa. Ya, sebab terkabulnya doa. Baik, sama-sama kita lihat hadisnya. Kita bacakan dulu matan bahasa Arabnya sebelum terjemahannya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu Abdul Rahman bin Sakhr, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlaknya. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali apa yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan ke atas orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkan ke atas para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah daripada apa yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Dan dia berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah daripada apa yang baik yang kami telah kurniakan kepadamu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa seorang lelaki yang jauh bermusafir dalam keadaan rambutnya kusut dan badannya berdebu, dia mengangkat kedua-dua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku, yakni wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan sumber pendapatannya haram, maka bagaimana mungkin doanya diperkenankan? Hadis sahih riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, demikian tadi hadis yang ke-10 daripada kitab Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan sebab terkabulnya doa. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah
di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali apa yang baik. Ini rangkap yang pertama daripada hadis yang ke-10 ini. Yang dapat kita katakan bahawa perkataan Nabi, Inna Allah Ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, ada isyarat di situ bahawa di antara nama-nama Allah ialah At-Tayyib, yakni yang baik. Inna Allah Ta'ala tayyibun, yakni ada isyarat bahawa di antara nama Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dalam syarahnya buat hadis ni, dia kata ada isyarat di sini bahawa di antara nama Allah ialah At-Tayyib, berdasarkan kenyataan Nabi SAW dalam hadis ini. Demikian juga terdapat penjelasan dalam bahagian pertama hadis ini bahawasanya Allah tidak menerima daripada amalan-amalan melainkan amalan-amalan yang bersifat baik. Dan hal ini merangkumi segala apa jenis amalan, termasuklah hasil sumber pendapatan. Maka Allah tidak akan menerima Allah tidak akan menerima daripada hamba-Nya kecuali amalan-amalan yang baik yang diistilahkan sebagai amalan-amalan salih. Seperti yang salih itu bahasa Arab, tapi dari segi bahasa Melayu maknanya baik. Allah hanya menerima amalan-amalan yang salih, iaitu amalan-amalan yang baik. Demikian juga ia isyarat ke atas kita sebagai orang Islam, hendaklah kita berusaha sedaya upaya supaya mencari sumber pendapatan yang baik. Demikian juga kita tidak berbelanja, kita tidak membelanjakan harta kita kecuali dalam apa yang baik. Ini adalah apa yang halal. Ini boleh kita simpulkan di sini bahawa istilah amalan-amalan salih, sumber-sumber yang halal atau perkara-perkara yang halal, ia semua menjurus kepada erti yang baik. Jadi perkara-perkara yang salih atau amalan-amalan salih maknanya amalan-amalan yang baik. Demikian juga perkara-perkara halal maknanya perkara-perkara yang baik. Kerana tidak ada apa yang dihalalkan oleh syariat Islam melainkan apa yang baik. Kita tidak akan mendapati daripada benda-benda yang halal ialah benda yang buruk. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali daripada apa yang halal, yang dihalalkan oleh syariat Islam, yang bersifat buruk atau yang bersifat najis dan seumpamanya. Baik, kemudian Nabi SAW seterusnya mengatakan, dan sesungguhnya Allah memerintahkan ke atas orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkan ke atas para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, yakni Nabi membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah daripada apa yang baik. Ya ayyuhar rusul, afwan, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihah. Makanlah daripada apa yang baik dan kerjakanlah amal salih. Tuan-tuan, boleh ada saya kira satu faedah yang menarik yang dapat kita simpulkan daripada ayat ini untuk kita jadikan sebagai pedoman. Dalam hadis yang ke-10 ini, Nabi berhujjah mengemukakan dalil
daripada dua ayat Al-Quran, iaitu firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat, dan juga ayat ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan, kaedah atau cara bagaimana Nabi mengemukakan dua ayat Al-Quran ini, mengemukakan dua dalil ini. Kita perhatikan bagaimana Nabi tidak membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebelum membaca dua ayat ini. Ini bererti bahawa di antara sunnahnya apabila kita nak berhujah atau kita nak mengemukakan dalil daripada ayat Al-Quran, kita tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yani adalah satu kekeliruan yang dilakukan oleh sebahagian khatib atau penceramah yang mungkin kita pernah dengar, ya, atau biasa kita dengar. Apabila mereka sedang menyampaikan ceramah atau khutbah, ketika mana mereka nak membaca sebuah ayat Al-Quran, mereka kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian baru mereka membaca ayat yang hendak dijadikan sebagai dalil. Kita kata ini menyalahi as-sunnah. Menyalahi as-sunnah. Kenapa? Kerana Nabi tak pernah buat macam tu. Dan antara contohnya ialah sebagaimana dalam hadis yang ke-10 ini, di mana Nabi nak mengemukakan dalil dan ternyata Nabi juga berhujah dengan ayat Al-Quran sebagai satu pedoman buat kita sebagai kaum muslimin, untuk kita turut menjadikan Al-Quran sebagai dalil dan hujah kita dalam apa juga amalan kita. Tetapi itulah nak kata bahawa sunnahnya kita tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim apabila kita nak mengemukakan ayat Al-Quran sebagai dalil atau hujah. Jangan keliru, ini berbeza dengan kalau sekiranya kita nak membaca ayat Al-Quran untuk tujuan tilawah. Jadi kita kena bezakan bacaan Al-Quran untuk tujuan tilawah dengan bacaan Al-Quran untuk tujuan dalil dan hujah. Ya, tak kira sama ada dalam ceramah atau hatta dalam perbualan, atau dalam perbualan kita dengan seseorang. Kalau untuk bacaan tilawah, ya, kita disyariatkan supaya membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sebagaimana firman Allah. Allah menyatakan fasta'idz billahi minasyaitanirrajim. Kalau kamu nak membaca ayat Quran, maka bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini kalau kita nak membaca Al-Quran untuk tujuan tilawah, tak kira di awal surah atau di pertengahan surah. Berbeza dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hanya disyariatkan apabila kita nak baca daripada awal surah, melainkan surah At-Taubah yang bermula dengan bara'atun minallahi wa rasulih. Itu, ya, tidak ada bacaan basmalah, hanya bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini untuk tujuan tilawah. Tetapi kalau untuk tujuan kita nak kemukakan dalil, sama ada dalam ceramah, dalam khutbah atau dalam perbualan biasa kita dengan seseorang, kita nak kemukakan dalil, tak perlu kita nak baca a'udzubillah. Bahkan kita kata perbuatan membaca a'udzubillah tidak kena pada tempat, kerana di sini bukan tilawah. Demikian juga, dan yang paling pentingnya, ia tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah apabila nak berhujah dengan ayat Al-Quran, Nabi baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim terlebih dahulu. Nabi tak pernah. Dan antara contohnya ialah perbuatan baginda dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, dan sesungguhnya Allah memerintahkan ke atas orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkan ke atas para rasul. Penjelasan daripada baginda bahawa apa yang diperintahkan atas manusia secara amnya sama seperti apa yang diperintahkan ke atas orang-orang yang beriman secara amnya. Tidak ada perbezaan antara perintah yang Allah turunkan ke atas
para rasulnya dengan perintah yang Allah turunkan ke atas para hamba-Nya secara amnya. Ya, termasuklah dalam apa yang berkaitan dengan tuntutan supaya makan daripada apa yang halal. Ya, maka para rasul mereka menjamah makanan yang halal, ya, mencari sumber rizki yang halal. Maka demikianlah menjadi tanggungjawab atas kita untuk makan daripada sumber yang halal dan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Ya, jadi daripada satu sudut penjelasan bahawa dalam syariat Islam tidak ada perbezaan daripada sudut suruhan dan larangan. Tidak ada istilah suruhan dan larangan untuk masyarakat awam dan pengecualian buat kelompok-kelompok manusia yang tertentu. Ini satu sanggahan ke atas sebahagian pihak yang keluar daripada jalan kebenaran, golongan yang sesat, yang mendakwa bahawa kalau sekiranya seorang itu sampai ke satu makam yang tertentu, mereka kata makam ma'rifat dan sebagainya, maka waktu itu seorang itu terlepas daripada kewajipan-kewajipan dan bebas untuk melakukan apa yang pada zahirnya haram dan sebagainya, dengan berbagai alasan dan falsafah lah kita kata. Ya, realitinya ini tidak ada asasnya dalam syariat Islam, bahkan bercanggah dengan syariat Islam, dan antaranya ialah dua ayat Al-Quran yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, ini Abu Hurairah menyebut, dia kata kemudian baginda, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa seorang lelaki yang jauh bermusafir. Nabi menceritakan perihal keadaan seorang lelaki yang jauh bermusafir. Jauh bermusafir maknanya dia bermusafir jarak yang jauh. Sudah lama dia bermusafir, sudah jauh dia bermusafir. Dalam keadaan rambutnya kusut dan badannya berdebu. Ini satu kelaziman pada zaman dahulu. Apabila kita mengenangkan keadaan pada waktu itu, ya, kalau seorang itu tak bermusafir, dia terpaksa merentas padang pasir dan seumpamanya, dan kenderaannya tidak seperti kenderaan pada hari ini. Kenderaannya di atas haiwan tunggangan dan seumpamanya, dalam keadaan dalam suasana terbuka. Jadi lumrah kalau seorang yang bermusafir itu rambutnya jadi kusut, kerana tidak ada tempat untuk nak mandi, tidak ada tempat nak istirahat seperti mana keadaan pada hari ini. Demikian juga badannya akan berdebu, ya, kerana keadaan permukaan bumi khususnya di negara Arab penuh dengan padang pasir. Kemudian Nabi kata, dalam keadaan lelaki itu yang boleh kita kata dalam keadaan terdesak, ialah dia barangkali bersendirian, bermusafir dalam keadaan bersendirian. Kemudian keadaan tubuh badannya begitu, rambutnya kusut, badannya berdebu. Dia mengangkat kedua-dua tangannya ke langit. Maknanya lelaki yang sedang bermusafir itu, dia angkat kedua-dua tangannya ke langit. Mengangkat. Maknanya ada isyarat di situ bahawa dia mengangkat dalam kedudukan yang tinggi, mengangkat kedua-dua tangannya ke langit seraya berdoa. Ini nak meminta, nak memohon. Lihat keadaan lelaki ini. Dan dia kata, wahai Rabbku. Ini Rabb adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada kalau kita lihat dalam perkataan bahasa Melayu yang paling dekat, kita kata Tuhan lah. Sekalipun dalam bahasa Arab, perkataan Tuhan terbahagi kepada dua. Ini dalam bahasa Arab dia sedikit terperinci. Satu perkataan Rabb, yang satu lagi ilah. Ilah dia lebih
Seperti mana ilah, seperti mana dalam kalimah syahadah la ilaha. Ilah dia lebih cenderung kepada makna sembahan. Sebab tu la ilaha illallah, yakni tiada sembahan kecuali Allah. Berbanding dengan perkataan Rabb, dia lebih umum. Rabb tak semestinya bererti sembahan. Ini dari sudut bahasa Arab lah. Ya. Rabb. Ya. Berbanding dengan kalau kita lihat perkataan Tuhan, dia umum. Dia merangkumi makna kedua-dua Rabb dan ilah kalau dalam bahasa Melayu kita lah. Ya. Walau bagaimanapun, ya, jadi lelaki itu kata wahai Rabbku, wahai Rabbku. Yakni wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nabi memberi penjelasan kepada kita dengan mengatakan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan sumber pendapatannya haram. Yani dia dalam keadaan terdesak macam tu. Walaupun dia melakukan walaupun dia berdoa meminta kurniaan daripada Allah, tetapi dalam masa yang sama keadaannya ada yang tak kena, iaitu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan sumber pendapatannya haram. Oleh yang demikian, kata Nabi, maka bagaimana mungkin doanya diperkenankan? Ini apa yang boleh kita simpulkan di sini? Ketika Nabi SAW menjelaskan bahawa Allah itu baik, dia tidak menerima kecuali dengan apa yang baik. Itu sifat dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah memerintahkan atas para rasulnya dan atas hamba-hamba yang beriman supaya makan daripada apa yang baik. Ini itu penjelasan di awal hadis ini. Setelah itu Nabi menjelaskan keadaan sebahagian manusia yang menyalahi ketetapan ini ketika mana dia menjamah, ketika mana dia makan daripada apa yang tidak baik. Ya. Dia makan benda-benda yang haram. Sumber pendapatannya daripada sumber-sumber yang haram. Lalu maka keadaannya begitu, kesudahannya menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Ketika mana keadaan si hamba itu bergelumang dengan benda-benda yang haram, implikasinya menyebabkan doanya ditolak, doanya tidak makbul, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis ini, hadis yang ke-10 ini, ada isyarat kepada kita tentang 4 sebab mustajab doa. Secara tidak langsung Nabi menjelaskan dalam hadis ini 4 sebab mustajab doa. Yang pertama, orang yang jauh bermusafir. Nabi menyatakan sifat yang ada pada lelaki itu, lelaki yang jauh bermusafir. Tidaklah Nabi menyatakan sebab ini atau ciri ini, melainkan kerana ada maksud dia. Kerana jika dia tidak ada maksud, suatu sifat yang tidak memberi apa-apa keistimewaan, maka kenapa Nabi sebut? Maksud di sini bahawa tidaklah Nabi menyatakan sebab ini, melainkan kerana ada maksud dia, iaitu bahawa ini adalah di antara sebab mustajabnya doa orang yang jauh bermusafir. Demikian juga keadaan orang yang dalam keadaan rambutnya kusut.
badan yang berdebu pun menjadi antara sebab termakbulnya doa, kerana sifat ini dinyatakan secara spesifik oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Demikian juga perbuatan mengangkat kedua-dua tangan ke langit ketika berdoa. Mengangkat kedua-dua tangan apabila berdoa merupakan antara sebab mustajabnya doa. Dan yang keempat, sebab termakbulnya doa yang dinyatakan dalam hadis ini ialah perbuatan seseorang itu menyeru Allah dengan menyebut Ya Rabbi, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Yani perakuan daripada si hamba bahawa dia hamba dan Allah adalah Tuhannya. Yani memperhambakan diri kepada Allah saat ketika berdoa, saat ketika menyeru Allah, sebelum seseorang itu menyatakan permintaan dan permohonannya. Diseru nama Allah terlebih dahulu. Ini merupakan di antara sebab-sebab termakbulnya doa. Dan boleh kita tambah, perbuatan lelaki itu mengulang seruannya. Dia mengatakan Ya Rabbi, Ya Rabb 2 kali. Ada maksudnya. Beza kalau diseru seseorang itu sekali, dipanggil seseorang itu sekali, dengan dipanggil 2 kali atau beberapa kali. Apa maksud dia? Apa perbezaan dia? Andai kata kita panggil seorang tu dengan, kita panggil nama dia sekali, wahai Ahmad, contoh. Kita panggil dia sekali. Ada tak beza kalau kita panggil dia beberapa kali? Adalah beza dia. Apabila dipanggil seorang itu dengan beberapa kali atau banyak kali, di situ menunjukkan bahawa kita benar-benar nak panggil dia, dan kita benar-benar mengharapkan supaya dia menyahut. Maka demikianlah kalau apabila kita berdoa, sekiranya seseorang itu menyeru nama Allah beberapa kali, maka ini juga menunjukkan kesungguhan seseorang itu dalam berdoa, besarnya harapannya apabila dia meminta agar Allah mendengar, agar Allah memakbulkan permintaannya. Maka ini juga termasuk di antara apa yang menjadi sebab termakbulnya doa. Yani meminta sesuatu dengan penuh pengharapan, meminta sesuatu dengan penuh rendah diri, ya, dengan mengulang-ulang permintaan kita itu, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh lelaki yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian di akhirnya Nabi kata, maka bagaimana mungkin doanya diperkenankan? Ya, bahagian akhir hadis ini. Di sini penjelasan daripada Nabi SAW bahawasanya sekalipun secara amnya, sekalipun seorang Muslim itu diperintahkan supaya berdoa kepada Allah, diperintahkan supaya meminta daripada Allah, sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu bertitah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Sebagai seorang Muslim, kita disuruh supaya tidak meminta kecuali daripada Allah, tidak memohon kecuali daripada Allah, tidak mengharapkan bantuan, pertolongan kecuali daripada Allah. Sekalipun demikian, kenyataan Nabi di bahagian akhir hadis ni, bagaimana mungkin doanya diperkenankan? Penjelasan buat kita bahawasanya terdapat perkara-perkara yang boleh menghalang doa seseorang itu diperkenankan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Antaranya ialah apa yang disebutkan dalam hadis ni, iaitu apabila sekiranya seorang itu makan minumnya haram, pakaiannya haram, ini dia pakai pakaian yang
laki pakai sutera misalnya, atau dia pakai pakaian curi, sumber pendapatannya haram, sumber pendapatannya sumber pendapatannya terpalit dengan benda-benda syubhat atau benda-benda yang haram, hal-hal riba, hal-hal judi, hal-hal daripada mengambil hak saudara muslimnya secara batil, dan seumpamanya. Maka ini semua merupakan di antara sebab tertolaknya doa seseorang muslim, Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis yang ke-10 ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertamanya ialah bahawasanya di antara nama Allah ialah At-Tayyib. At-Tayyib ini merupakan di antara nama Allah, Asmaul Husna, yang antara maksudnya ialah bebas daripada sebarang kekurangan, bahawasanya Allah bebas daripada sebarang kecacatan dan kekurangan. Allah itu baik-baik belaka, juga daripada hadis ini tuntutan atas seorang muslim supaya hanya mengambil daripada apa yang baik, apa yang halal, tak kira daripada sudut makan minumnya, pakaiannya atau pekerjaannya, sumber pendapatannya, hendaklah dipastikan ia daripada perkara-perkara yang halal. Demikian juga faedah daripada hadis ini ialah bahawa sekiranya seorang itu ingin bersedekah, maka sedekah seseorang itu tidak akan diterima sekiranya dia bersedekah daripada harta yang haram. Kalau seorang tu mencuri misalnya, kemudian dia nak sedekahkan duit yang dicurinya itu. Kalau seorang itu dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara menipu dan sebagainya, kemudian dia nak bersedekah, atau dia mempunyai sumber pendapatan daripada sumber riba, lalu dia nak sedekahkan, sedangkan riba adalah di antara apa yang haram, maka kita kata sedekah-sedekah yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu baik dan dia hanya menerima apa yang baik, Demikian juga kita lihat daripada hadis ini sifat murah hati Allah Subhanahu Wa Taala atas para hambanya, ketika mana Allah memerintahkan mereka supaya makan daripada benda-benda yang baik. Yang ini nak kata betapa banyaknya benda yang baik yang Allah sediakan buat para hambanya. Dan itu realitinya. Kalau kita bandingkan antara apa yang halal dengan apa yang haram, di realitinya benda yang diharamkan terbatas berbanding apa yang halal. Benda yang halal itu cukup banyak, cukup pelbagai, tetapi itulah sebahagian manusia, mereka tetap nak mendapatkan yang haram itu, menunjukkan sifat yang tidak wajar, sifat melampau di situ, yang dilakukan oleh sebahagian manusia, khususnya orang-orang kafir, Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahawa di antara sebab mustajabnya doa ialah apabila orang itu bermusafir, Lumrah bagi orang yang bermusafir, dia ketika mana dia jauh daripada kampung halamannya, maka keadaannya lebih terdesak, lebih berharap, lebih tunduk merendah diri berbanding dengan orang yang bermukim dekat dengan tempat tinggalnya, dekat dengan saudara mara kenalannya dan sebagainya, Jadi bermusafir antara sebab mustajabnya doa. Juga antara sebab mustajabnya doa ialah mengangkat kedua-dua tangan
Sekalipun dalam masa yang sama kita kata ada perincian, ada keadaan-keadaan di mana sunnahnya jangan diangkat tangan. Ada keadaan di mana sunnahnya angkat tangan, dan ada keadaan di mana kita diberi pilihan sama ada untuk nak angkat tangan atau tidak. Ada keluasan. Tetapi secara prinsipnya dalam keadaan macam tu kita kata afdalnya mengangkat tangan berdasarkan hadis ini, ya. Jadi kita kena ingat ada keadaan di mana kita tidak mengangkat tangan, seperti mana kalau kita nak berdoa ketika sujud, atau kita nak berdoa selepas tasyahud dalam solat sebelum salam. Kita kata macam mana kita nak angkat tangan, memang sunnahnya jangan angkat tangan, ya. Demikian juga ada keadaan di mana disunatkan untuk kita mengangkat tangan, sebagaimana dalam doa witir, ya, sebagaimana dalam bulan Ramadan, ya, ketika solat malam ada doa witir. Memang, ya, dalam solat kita dianjurkan untuk mengangkat tangan, ya, selepas rukuk, selepas 15 hari yang pertama, ya. Jadi demikian juga ketika doa istisqa, doa meminta hujan, disunatkan untuk kita mengangkat tangan, ya. Adapun keadaan yang tidak ditetapkan sama ada perlu angkat tangan atau tidak, maka kita kata ada keluasan. Tetapi secara prinsipnya afdalnya diangkat tangan, kerana mengangkat kedua-dua tangan adalah di antara sebab mustajabnya doa seseorang itu, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira malam ni boleh mungkin kita dapat habis awal, ya. Hadisnya pun, hadis yang dibacakan pun mungkin ringkas. Jadi saya kira sampai di situ perbahasan tentang hadisnya, ya. Dan sebelum itu, sebelum saya lupa, soalan kuis untuk malam ini. Soalan kuis untuk malam ni, perkara haram perlu ditinggalkan mengikut kemampuan, betul atau salah? Adakah benar perkara yang haram perlu ditinggalkan mengikut kemampuan? Makna kalau tak boleh nak tinggalkan semua, kita masih lagi boleh, ya, mengambil sebahagian daripada yang haram itu. Adakah itu benar atau salah, dan mengapa? Mengapa tu yang penting tu, ya. Nak kata betul salah semua boleh kata, ya, tapi yang penting kita nak tahu kenapa, ya. Kalau betul kenapa, kalau salah kenapa, ya. Baik, kemudian ada yang ada soalan di sini. Ada yang bertanya, benarkah orang yang baru meninggal dunia boleh diazankan kerana kias kepada bayi yang baru lahir? Baik, realitinya ini satu pendapat yang keliru, ya. Kerana secara prinsipnya dalam bab ibadah adalah tauqifiyah. yakni kita tidak boleh beramal ibadah melainkan mengikut apa yang telah ditetapkan dan digariskan oleh syarak yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah adalah tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Ibadah bukan ijtihadiyah. Jadi bila kita kata qiyas ini dia masuk dalam bab ijtihad. Seperti mana dalam qiyas kita untuk hukum dadah dihukum haram, qiyas kepada hukum haram arak. Ini dia terbina di atas qiyas. Tetapi dalam bab ibadah, ya, seperti solat, puasa, termasuklah azan, ini dalam bab ibadah dan dia prinsipnya ialah tauqifiyah. Itu satu. Yang kedua, dalam bab qiyas, di antara rukun qiyas perlu dikenal pasti illah atau sebab hukum
sebelum kita nak kiaskan satu hukum yang ditetapkan oleh syariat dengan suatu yang tidak ada ketetapannya dalam syariat, seperti mana adalah hukum dadah tadi, kita kena tahu illah atau sebab hukum. Apa sebab hukum haramnya arak? Maka para ulama menjelaskan bahawa illahnya ialah kerana dia memabukkan. Maka ketika mana dadah juga memabukkan atau mengkhayalkan, maka dia mengambil hukum haram seperti mana hukum arak. Tetapi kalau kita nak kiaskan bayi yang baru lahir diazankan, maka orang yang baru mati pun diazankan, kita nak kiaskan macam tu. Tinggal lagi persoalannya, apa illahnya? Apa illah untuk kita nak samakan antara orang bayi yang baru lahir dengan orang yang baru meninggal? Bahkan zahirnya dia berbeza seperti langit dan bumi. Ini bayi yang baru lahir berbeza dengan orang yang baru meninggal. Bezalah antara lahir dengan meninggal. Macam mana pula nak disamakan? Maka ini jelas satu kekeliruan. Dan kalau kita nak kata bahawa dalam bab ibadah boleh kita qiyas, sedar tak sedar kita akan membuka pintu yang kesudahannya akan menimbulkan kecelaruan yang tak kurang dahsyatnya. Antara contoh yang boleh saya berikan di sini, boleh tak kita sedia maklum kalau masuk masjid ada tahiyatul masjid, salat hormat masjid, iaitu sebanyak 2 rakaat. Adakah di sini kita nak kata kalau kita nak masuk rumah pun kita dituntut supaya melakukan tahiyatul bait, salat hormat rumah, kita buat salat 2 rakaat apabila balik rumah kerana qiyas kepada masjid? Demikian juga, adakah kita nak kata untuk solat hari raya kita pun nak buat azan dan iqamat sebagai qiyas kepada solat fardu? Jadi jelas di situ dia akan menimbulkan kekeliruan. Dan ada yang mengatakan bahawa kalau kita nak kiaskan azan untuk bayi yang baru lahir dengan orang yang baru meninggal dunia, maka ada yang berseluruh kata kalau macam tu orang yang baru meninggal pun nak perlukah ditahnik, dicukur kepala dan diakikahkan seperti mana bayi yang baru lahir. Nampak tak? Kalau nak kias macam tu, kesudahnya mungkin ada yang buat nak teruskan kias itu dengan melakukan tambahan-tambahan seperti ini. Jadi kesudahannya apa? Di sini kita kata kita kena berhati-hati, jangan kita mengeluarkan pendapat secara sembrono kerana kesudahannya dia akan merosakkan agama. Jadi kita kata dalam bab ibadah dia asasnya ialah tauqifiyah. Tidak boleh melakukan apa juga ibadah seperti azan atau solat, puasa dan sebagainya melainkan dengan petunjuk syariat, melainkan dengan dalil dan perbuatan Rasulullah atau amalan para sahabat. Berbeza dengan hukum adat atau hukum dalam bab keduniaan yang melibatkan makan minum dan seumpamanya. Di situ boleh ada ruang untuk ijtihad, ada ruang untuk qiyas. Adapun dalam bab ibadah tidak boleh kita nak qiyas, ya. Kerana antaranya ialah kerana kita tak tahu illahnya, ya. Baik. Di sini ada pertanyaan daripada saudara Azharuddin Boceh. Dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah kusut dan berdebu seperti yang dimaksudkan dalam teks hadis itu termasuk dalam perkara zuhud? Tidak. Ya. Sebab lelaki itu kusut dan pakaian dia berdebu, jelas akibat dia bermusafir, bukan kerana dia membiarkan keadaannya begitu. Ya. Jadi zuhud, kalau kita perhatikan, zuhud iaitu meninggalkan, apa arti zuhud? Yakni meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Berbeza dengan wara'. Wara' meninggalkan apa yang memudaratkan di akhirat. Zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Zuhud ialah perbuatan seseorang itu secara sukarela, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Seperti zuhud dalam makan minum, yakni tidak makan dengan cara berlebih-lebihan, tidak makan dengan secara bermewah-mewahan. Makan minum, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, dia bersifat zuhud.
yakni bersederhana, tidak berlebih-lebihan. Sekalipun dia halal, tetapi dia menjauhinya kerana melihat bahawa dia tidak memberi apa-apa kelebihan dan manfaat kepadanya, maka dia bersikap zuhud terhadap hal-hal keduniaan itu. Jadi perbuatan zuhud, maksud di sinilah perbuatan zuhud ialah perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Tetapi kalau kita lihat dalam hadis yang kita bacakan tadi, adakah orang itu rambutnya jadi kusut dan badannya berdebu dilakukan secara sukarela? Zahirnya tidak. Zahirnya hal itu jadi kepadanya kerana keadaan situasi di mana lelaki itu berada. Dia sedang bermusafir, sedang merentas padang pasir. Sekalipun demikian, boleh kita tambahkan ya di sini antara sunnah yang barangkali mencabar bagi kita, yang berkait tentang zuhud dan berkait tentang sikat rambut. Antara apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW ialah supaya kita tidak terlalu kerap atau banyak sikat rambut. Ada, ya. Antara sunnah Nabi SAW ialah supaya tidak terlalu prihatin dengan menjaga rambut. Itu dalam bab penjagaan rambut lah, ya, bila nak sebut tentang rambut kusut, antara sunnahnya ialah supaya kita jangan terlalu menjaga rambut, terlalu nak sikat rambut, terlalu ya sikit-sikit nak tengok cermin, nak tengok lengguk rambut ke kanan dan kiri dan sebagainya. Sunnahnya ialah supaya kita berpada-pada dan tidak terlalu kerap, tidak terlalu prihatin dengan keadaan rambut kita. Itu dalam bab zuhud dalam penjagaan rambut, ya. Baik ikhwah, jadi saya kira terjawablah soalan yang diajukan itu, insya-Allah. Baik, kembali kepada soalan kuis tadi, perkara haram perlu ditinggalkan bagi perempuan, betul atau salah? Mengapa? Saya lihat saudara antara yang menjawab, saudara Azharuddin Boceh, sekali lagi dia kata salah kerana menjadi suatu kewajipan meninggalkannya apabila ianya dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jawapan yang ringkas lagi padat. Ya, barakallahu fiik. Dalam bab benda-benda yang haram, syariat menetapkan bahawa apa yang diharamkan perlu ditinggalkan sepenuhnya. Ya, berbeza dengan suruhan. Kalau bab suruhan, ya, kita perlu melakukan sesuatu itu mengikut kemampuan, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di situ sahaja untuk kita pada malam ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.